Idea gabungan UMNO dan Pakatan Harapan PH semakin kuat kedengaran. Namun tiada sebarang penafian yang dilakukan oleh kedua-dua parti. Sebaliknya, yang keluar adalah kenyataan yang tidak menolak idea penggabungan seolah-olah mereka merestui hasrat tersebut. Persoalannya, jika benar usaha ini sedang dirintis, sejauh manakah ia akan berjaya? Bagaimana pula dengan penerimaan rakan perjuangan dalam Pakatan Harapan iaitu DAP dan Amanah? Adakah ahli-ahli di peringkat akar umbi akan menerima idea penggabungan ini? Dalam situasi hubungan UMNO dengan Bersatu yang semakin retak, adakah kita akan menyaksikan satu lagi kerajaan baru yang akan terbentuk? Kita tunggu PRU 15 nanti.
persoalan akan kita rungkaikan dalam Kata Sumber pada jam 9 malam bersama dua orang panel daripada kedua-dua parti. Nantikan hanya di Sumber TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton dan pelayar Kata Sumber. Selamat datang ke program Kata Sumber siri ke-6. Bincang apa sahaja asalkan untuk rakyat. Umum mengetahui isu UMNO dipengaruhi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bertitik tolak apabila bekas Setiausaha Agong Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa membuat kenyataan seolah-olah UMNO kini telah dipengaruhi oleh UMNO. Anwar Musa juga yang merupakan MP Ketereh berkata, kenyataan terbaru Presiden UMNO iaitu Datuk Dr. Zahid Hamidi merupakan bukti bahawa UMNO kini dikuasai Pakatan Harapan dan dipengaruhi oleh Anwar, iaitu kenyataan berhubung mengenai pembukaan Parlimen. Jelasnya, selepas tersebar surat sokongan dan ikrar Presiden UMNO kepada Anwar yang disembah kepada YDPA, kenyataan media yang dilihat mirip itu merupakan satu lagi bukti kepimpinan UMNO kini berada di bawah pengaruh Anwar. Benarkah dakwaan itu? Jadi bagi membicarakan isu berkenaan, Kata Sumber membawakan anda dua panelis yang cukup terkenal, iaitu yang pertama, Datuk Johari Abdul, merupakan MP Sungai Petani. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Dalam musim-musim COVID ini, Datuk, bagaimana perkembangan terkini, Datuk, yang mungkin boleh kita kongsi dengan peminat Datuk di luar sana? Saya fikir ribuan ketika ini menonton kita. Oleh kerana Parlimen digantung, maka sudah tentu saya menghabiskan masa saya di kawasan, dan banyak kawasan-kawasan yang kadang-kadang tertinggal oleh sebab kesibukan. Sekarang ini kita dapat melawat hampir semua kawasan-kawasan walaupun dalam PKP ini. Jadi ada hikmah juga apa yang terjadi kerana saya ahli Parlimen Sungai Petani, waktu yang sama juga adalah adun gurun. Jadi berjiranan dua kawasan ini. Jadi masa yang terluang tu alhamdulillah dapat saya gunakan sepenuhnya untuk melawat semua kawasan-kawasan saya, termasuk kawasan terpencil. Dan panel kita yang kedua merupakan Presiden Laskar Cyber Malaysia. Kita alu-alukan Datuk Lokman Nur Adam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Datuk? Nampak makin sihat. Baik, alhamdulillah. Perkembangan terkini, Datuk, mungkin boleh dikongsi dengan pembaca dan pelayar kita ketika ini? Perkembangan terkini? Ya. Masih meneruskan kerja untuk menurunkan Perdana Menteri. Okey. Kita nanti dengan hangat itu, dan untuk menghangatkan lagi, kita terus kepada Datuk Jo. Datuk, adakah benar berlaku di belakang tabir persefahaman antara UMNO dengan Pakatan Harapan, khususnya PKR, untuk bekerjasama dalam PRU 15 yang mendatang? Sebab kalau kita lihat laporan media, dia juga melaporkan bahawa Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak menolak kemungkinan tersebut. Datuk Jo, mulakan. Terima kasih Saudara Syamsul. Beginilah ya, sebagai seorang ketua pembangkang, sudah tentu Datuk Seri Anwar berjumpa dengan semua orang, berbincang dengan semua orang, berdialog dengan semua orang. Tidak semestinya dengan Presiden UMNO sahaja, tetapi beliau berjumpa hampir dengan semua pemimpin-pemimpin bagi membincangkan isu Parlimen, isu hala tuju negara kita, isu COVID dan banyak-banyak isu-isu lain. Jadi sudah tentu salah satu
dari yang dibincangkan ialah bagaimana kita dapat menyelamatkan negara kita. Bukan saja dari segi pemerintahan, tetapi juga tata kelola dan bagaimana menyelesaikan masalah COVID yang melanda bukan saja Malaysia, tapi juga seluruh dunia. Jadi, ya saya tidak mengatakan bahawa tidak ada perbincangan, tetapi perbincangan itu dalam bentuk yang menyeluruh, yang mencakupi berbagai-bagai tajuk. Dan sudah tentu tajuk politik disinggung kerana kita orang politik. Jadi sudah tentu mereka sudah tentu berbincang apakah what's next dalam bahasa kita, what's next. Kita menghadapi satu masalah. Tetapi kita tidak boleh tunggu dan lihat. Sebagai pemimpin, kita sudah harus melihat apakah tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi saya kira ini yang sedang berlaku. Tapi harus saya sebut sekali lagi, bukan saja perbincangan, perbualan, temu bual, dialog ini berlaku dengan pemimpin UMNO sahaja, tetapi Datuk Seri Anwar berjumpa dengan hampir semua pemimpin parti politik di Malaysia. Jadi saya kira itu suatu yang dijangkakan. Ya, Syamsul. Ya, baik. Datuk Johari, permulaan yang cukup baik saya kira. Terima kasih atas permulaan yang menghangatkan malam-malam kita ini. Dan kepada para pelayar ketika ini, kita kini membicarakan mengenai benarkah UMNO kini telah dipengaruhi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan jangan lupa untuk sentiasa bersama kami, tekan like dan share agar mereka di luar sana lebih mendapat informasi daripada kami. Kepada Datuk Lokman, kalau kita lihat pendedahan daripada Tan Sri Anwar Musa itu, jadi benarkah dakwaan itu dan bagaimana Datuk melihat perkembangan demikian? Silakan Datuk Lokman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertama sekali saya merasakan bahawa sekiranya nak mengatakan bahawa UMNO hari ini di bawah telunjuk Anwar Ibrahim ini satu perkara yang tidak boleh diterima sama sekali. Dan alasan yang diberikan ialah persamaan statement yang dibuat bersekali. Selepas Datuk Seri Anwar buat, lepas tu Datuk Zahid buat, itu tidak boleh diambil kira sebagai sesuatu yang menampakkan mereka ini bekerjasama. Persoalan-persoalan pokok, contohnya dalam isu yang melibatkan darurat. UMNO tidak bersetuju darurat dilaksanakan. Sama jugalah dengan PKR. Jadi adakah sekiranya UMNO tidak setuju dengan darurat, PKR pun tidak setuju dengan darurat, maka sebenarnya mereka bekerjasama? Ini tak betul sama sekali. Datuk, jadi kalau persepsi Anwar Musa ni. Ini tidak Datuk, betul. kalau tak ada angin, asaran pokok bergoyang, Datuk. Okey, saya ambil contoh. Boleh tak saya katakan hari ini Datuk Seri Zahid Hamidi menentang PKR sekeras-kerasnya. Bukti dia bila UMNO Perak sudah mempunyai ruang untuk menjalinkan kerjasama dengan PKR di Perak untuk membentuk kerajaan negeri tanpa PPBM, pada ketika itu Datuk Zahid telah menghalang kerjasama tersebut. Boleh saya katakan bahawa Datuk Zahid menentang kerjasama ni? Sudah pasti ianya pun tidak berapa tepat. Jadi kalau misalnya kerjasama dengan PKR dan ada setengah-setengah mengatakan sampai ke to the extent of kerjasama dengan DAP, cuba dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kalau ianya benar-benar mahu berlaku, ianya sudah berlaku di Dewan Undangan Negeri Perak bila diadakan undi tidak percaya terhadap Peja. Tetapi sebaliknya, Datuk Zahid telah meminta supaya kerjasama dengan PPBM dan PAS diteruskan di Negeri Perak. Dan akhirnya kita ada pembentukan Esko Kerajaan Negeri yang daripada pelbagai parti, termasuklah. Baik, Datuk. Ya. Kita tak apa, teruskan hangat kepada para pembaca. Kongsikan pendapat anda serta kenyataan-kenyataan anda yang mungkin kami boleh ajukan kepada para panel kita yang cukup mantap pada malam ini, kerana kita bawakan kepada anda Datuk Johari dan juga Datuk Lokman. Kepada Datuk Johari,
tadi Datuk Lokman ada menyebut bahawa Presiden UMNO menentang sekeras-kerasnya kerjasama ini. Tapi Datuk melihat jika benar kerjasama ini Presiden UMNO menentang sekeras-kerasnya kerjasama. Saya cakap, adakah tindakan Datuk Zahid di Perak menunjukkan beliau menentang kerjasama? Kalau kenyataan yang Anwar Musa kata, kenyataan Datuk Zahid dan juga kenyataan Anwar selari, sama-sama tidak mahu darurat dan mahu parlimen bersidang, itu dianggap sebagai apa yang dipanggil sebagai kerjasama, jadi itu tak tepat. Itu maksud saya. Oh, tak tepat, ya. Bukan menentang sekerasnya, tapi tak kerjasama, tidak. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada penerangan yang lebih lanjut daripada Datuk Lokman. Jadi Datuk Johari, jadi jika idea ni benar-benar wujud kan, bagaimana penerimaan rakan sekutu PH, DAP dan juga Amanah serta ahli akar umbi PKR itu sendiri? Silakan Datuk Johari. Okey, sebagai parti politik dan sudah tentu tujuan utama mana-mana parti politik ditubuhkan ialah untuk dapat kuasa. Itu kita start bermula di situ. Maknanya parti politik ditubuhkan oleh sekumpulan manusia untuk masuk dalam pilihan raya dan mendapat kuasa. Tujuan dapat kuasa itu ialah untuk translatekan, untuk melaksanakan apa juga idea-idea atau wawasan yang dibawa oleh satu-satu parti politik itu. Dan sudah tentu dalam proses pembentukan itu akan ada dinamism. Dan kita bukan statik. Sebagai parti politik kita tidak statik, dan oleh kerana asas penubuhan itu ialah untuk mendapatkan kuasa, jadi di sinilah timbulnya idea-idea give and take, beri dan terima, asalkan semuanya menjurus ke arah membangunkan negara. Jadi bagi saya, semenjak kita merdeka, diperintah oleh perikatan, lepas perikatan tertubuhnya Barisan Nasional, lepas Barisan Nasional kita lihat tertubuhnya Pakatan Harapan, maknanya dinamik, begitulah kedudukannya. Tetapi tujuannya tidak lari. Semua gabungan coalition ini mempunyai satu asas ataupun satu tujuan yang mulia untuk memastikan bahawa negara kita berada dalam landasan yang betul, mengikut lunas-lunas undang-undang dan perlembagaan, asalkan ianya tidak lari daripada apa yang telah pun kita punya founding father dulu pejuang-pejuang kita mahukan, dan ianya sudah tentu enshrine dalam perlembagaan kita, termaktub dalam perlembagaan kita. Itulah hala tuju kita. Jadi bagi saya, oleh kerana parti politik itu dia dinamik, saya tidak menolak kemungkinan kerjasama ataupun understanding ataupun apa jua, asalkan kita menuju ke landasan ataupun matlamat dan vision yang betul. Jadi saya tidak mahu mengatakan kita 100% yes, kita akan bersetuju ataupun kita menolak pergabungan apa-apa juga. Kerana yang lebih penting ialah nation come first. Negara datang, kemudian yang lain-lain itu adalah berpaksikan kepada perlembagaan dan juga undang-undang, dan selagi ianya dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh niat parti itu ditubuhkan, kemudian ianya juga dalam ruang lingkup perlembagaan dan perlembagaan negara, saya rasa itu bukan suatu yang impossible untuk kita bincangkan di masa depan. Namun pun begitu, saya nak qualify di sini, saya nak katakan bahawa ini tidak bermaksud yang kita telah pun bersetuju. Saya katakan tadi, Datuk Seri Anwar berbincang dan melihat bagaimana negara ini boleh maju ke depan, tidak memandang ke belakang, dan akhirnya kita sentiasa terperangkap dengan sejarah-sejarah yang kadang-kadang tidak membawa kita ke mana-mana. Itu maksud saya. Baik, terima kasih Datuk Johari. Kita terus kepada Datuk Lokman. Kerjasama tidak
kata Datuk Johari tadi, kerjasama tidak bersifat statik dan parti politik ini bersifat dinamik. Jadi bagaimana Datuk Lokman kalau boleh melihat perkembangan jika adanya kerjasama ini? Saya melihat kalau ada pun kerjasama, ianya tidak akan berlaku sebelum pilihan raya. Pertama sekali, kalau kita lihat, jika ada orang mengatakan bahawa UMNO nak bekerjasama dengan PKR, sekarang ini satu benda yang tak masuk akal. Kerana matlamat UMNO hari ini, terutamanya Presiden UMNO Datuk Zahid, ialah beliau mahu pilihan raya diadakan segera. Sedangkan parti-parti lain, termasuklah PKR, DAP, mereka tidak mahu pilihan raya diadakan segera. Itu sebab yang keen dengan usaha untuk bekerjasama bagi mengelaknya berlakunya pilihan raya ialah PKR, DAP dan mungkin Amanah. Dan begitu juga dengan Bersatu yang begitu mengharapkan supaya UMNO meneruskan kerjasama dengan mereka. Sebab mereka yakin kalau mereka masuk pilihan raya dalam keadaan sekarang ini, dikala rakyat sudah kenal Pakatan Harapan selama 22 bulan menjadi kerajaan, dan rakyat juga sudah kenal PPBM dikala 1 tahun menjadi kerajaan, saya yakin rakyat tidak akan ragu-ragu untuk mengundi balik Barisan Nasional. Itu sebab Barisan Nasional, UMNO khususnya konsisten, kita mahu pilihan raya sebaik saja selesai COVID ini. Berbanding dengan kawan-kawan kita yang lain, mereka mahu memujuk kita supaya bekerjasama dengan mereka membentuk kerajaan. Kalau kita bekerjasama dengan mereka membentuk kerajaan, mereka mahu membenarkan contohnya Presiden UMNO ataupun sesiapa di dalam UMNO menjadi Perdana Menteri, itu mungkin boleh dipertimbangkan terutamanya oleh ahli-ahli di peringkat Kaumbi. Tetapi selepas kita buat kali pertama memberi laluan kepada sebuah parti minoriti PPBM untuk menjadi Perdana Menteri, memimpin UMNO yang merupakan majoriti, kita dah tengok bagaimana masa 1 tahun ini digunakan untuk memincangkan UMNO, untuk menyumbat pemimpin-pemimpin UMNO di dalam penjara, untuk membuli UMNO, membekukan duit UMNO dan pelbagai aktiviti-aktiviti menikam rakan sepasukan yang berlaku terutamanya ketika berlakunya pilihan raya negeri di Sabah. Jadi sekiranya pengalaman ini sudah ada, sudah difahami dengan jelas oleh kepimpinan UMNO, saya yakin kepimpinan UMNO tidak akan mengulangi kesilapan yang sama dengan memberikan peluang kepada PKR untuk memerintah negara ini dan mereka menjadi pengikutnya. Kalau misalnya PKR boleh berlapang dada memberi laluan kepada Presiden UMNO atau sesiapa daripada UMNO menjadi Perdana Menteri, mungkin ianya mungkin ini saya cakap mungkin ianya boleh berlaku. Tetapi sekiranya mereka insist nak lead the country, saya yakin tuan-tuan, saya yakin bahawa kerjasama dalam bentuk apa sekalipun, ianya tetap akan dibantah oleh akar umbi UMNO itu sendiri. Dan Datuk, kalau lihat kerjasama dengan PAS pula macam mana Datuk? Kalau melihat kerjasama sekarang ni, kalau kita lihat PAS tidak menyatakan secara jelas untuk bekerjasama dengan UMNO ataupun, jadi kalau Datuk melihat tindakan PAS sendiri sekarang, kalau kita tengok PAS sekarang macam mana kalau kita boleh berbalik dengan kerjasama itu? Kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah. UMNO pernah memerintah negara ni 61 tahun. Kita lead the country without PAS. Kita pernah sekali bersama dengan PAS selepas tragedi 1969. Tetapi tak lama ianya berlaku. Dan tak ada masalah sekiranya PAS tidak mahu bekerjasama dengan kita. Saya rasa hari ini ahli UMNO sudah terima hakikat bahawa dalam pilihan raya yang akan datang, kita sudah pasti tidak akan bersama dengan PAS. Bagaimana mungkin kita boleh bekerjasama dengan PAS di kawasan yang UMNO bertanding, Bersatu bertanding? Kalau hari ini PAS sudah duduk di dalam Perikatan Nasional, takkan ahli PAS akan mengundi UMNO? Betul tak? Sudah pasti mereka akan ikut walak kepimpinan mereka untuk mengundi calon-calon daripada Bersatu. Sama juga kalau tempat-tempat yang PAS bertanding.
bila UMNO bagi laluan, katalah UMNO bagi laluan kepada PAS, orang-orang UMNO tetap akan undi PAS. Orang-orang PPBM pun akan undi PAS. Last kali yang untung PAS. Jadi saya nak beritahu lah, UMNO ni bukan bodoh. Kalau PAS nak bersama dengan kita, dia kena pilih. Sama ada dia mahu bersama dengan UMNO ataupun dia mahu dengan kekasih baru dia. Kita tak ada masalah. Datuk. Walaupun tidak ada teman, kita masih boleh meneruskan perjuangan kita, insya-Allah. Jadi Datuk Lokman lagi, kuatkah UMNO bersendirian tanpa rakan-rakan strategik? Saya yakin bahawa keputusan pilihan raya ke-15 kalau UMNO bersendirian jauh lebih baik berbanding dengan pilihan raya umum yang ke-14. Pertama. Kedua, saya yakin sekiranya UMNO bersendirian bersama dengan rakan-rakan GPS dan juga Barisan Nasional, UMNO akan memperolehi lebih banyak kursi berbanding jika UMNO bekerjasama dengan Bersatu atau UMNO bekerjasama dengan PKR. Kerana kena faham, hari ni kena faham. Kalau dikala UMNO difitnah teruk 2014, kita bertanding 122 kursi, kita memenangi lebih daripada 48%. Maknanya kita menang 54 kursi. Itu kala kita ni teruk difitnah. Dikala Pakatan Harapan menjanjikan bulan dan bintang 60 janji, satu janji yang telah ditunaikan, iaitu menghapuskan GST. Kali ini rakyat sudah tahu janji-janji yang Pakatan Harapan berikan tidak mungkin dapat ditunaikan. Jadi mereka buat janji baru pun belum tentu rakyat akan mendengar, apatah lagi percaya. Kedua, kita tengok rakyat sudah menilai 61 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional, terutamanya 9 tahun terakhir di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib. Rakyat pernah duduk 22 bulan di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir Pakatan Harapan, dan rakyat dapat merasa 1 tahun bersama dengan pemerintahan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Saya begitu optimis, saya begitu yakin bahawa rakyat tahu BN boleh buat lebih baik berbanding dengan mana-mana parti ini. Jadi kita tak ada masalah kalau kita terpaksa berhadapan dengan pilihan raya bersendirian. Kalaupun sekiranya yang memimpin ini bukan Datuk Seri Najib, maknanya yang memimpin mungkin Datuk Zahid Hamidi, yang memimpin mungkin Datuk Mat Hassan. Saya yakin kalaupun kita tidak mencukupi untuk membentuk kerajaan dalam pilihan raya yang akan datang, UMNO BN tetap merupakan parti yang memenangi kursi paling banyak. Dan dalam keadaan demikian, tidak salah kalau ketika itu untuk mencukupkan bagi penubuhan kerajaan, kalau terpaksa kita membuka kerajaan campuran, maka ketika itu barulah kita memikirkan dengan siapa kita mahu bersama. Kerana kita tak boleh bersama dengan mereka yang tidak sefahaman, dengan mereka yang mempunyai agenda, mereka yang mempunyai cita-cita yang berbeza dengan UMNO. Kerana kita dah lihat bagaimana parti peribumi yang mempunyai agenda yang berbeza dengan DAP, akhirnya mereka berpecah. Kita juga dah melihat banyak parti-parti lain. Mereka tidur satu bantal, mimpi lain-lain. Akhirnya mereka berpecah. Itu sebab saya yakin formula terbaik untuk Barisan Nasional ialah mereka pergi bersendirian. Dan mungkin bersama dengan rakan BN dan BN Friendly beserta dengan GPS di Sarawak. Kalau misalnya tidak cukup untuk membentuk kerajaan, selepas pilihan raya baru fikir dengan siapa kita mahu bersama. Dan kita kena fikir juga sama ada kerajaan itu mampu untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Kalau kerajaan itu kerajaan macam hari ini, sekejap sebelah sana ada lebih 2 undi, sekejap sebelah sini ada kurang 2 undi, maka sampai bila pun pergolakan politik akan berlaku, kita punya keadaan politik negara tidak stabil, kita punya foreign direct investment akan berkurangan, pelabur akan lari, dan akhirnya kesannya rakyat Malaysia juga yang akan menerima padahal. Okey, baik. Terima kasih. Satu penjelasan yang saya fikir sangat jelas dan teliti. Berbalik kepada Datuk Jo.
Datuk, tadi Datuk Lokman ada mengatakan UMNO lebih baik tanpa bekerjasama. Dan jika UMNO nak bekerjasama dengan orang yang tidak sekepala, tidak bagus bagi UMNO lah. Jadi bagaimana Datuk melihat kenyataan yang diberi tadi oleh Datuk Lokman? Okey, saya meneliti hujah Datuk Lokman, sahabat saya. Kami sama-sama di Sanggera Bakti dulu. Cumanya saya melihat ada 2-3 isu yang saya kira UMNO kena selesai dahulu. Yang pertama sekali ialah 3 parti Melayu yang besar ini, iaitu Parti PAS, UMNO dan Bersatu ini adalah parti Melayu. Dan sudah tentu konsentrasi kawasan pilihan raya yang akan mereka tandangi adalah di kawasan-kawasan majoriti Melayu. Jadi saya lihat kalau ini terjadi, maka akan sebelum pun pilihan raya terjadi, perebutan kursi ini menjadi satu masalah. Pembahagian kursi ini menjadi satu masalah. Kerana ketiga-tiga parti ini terpaksa berdiri di kawasan atau bertanding di kawasan-kawasan yang majoritinya Melayu. Kerana mereka ialah parti Melayu. Sebab itu di sini ialah battle yang pertama. Di sini ialah pertemuan yang paling sengit untuk pastikan parti mereka mendapat kursi ini, dan saya yakin oleh kerana keadaan yang agak tidak kondusif sekarang ini, di mana hubungan UMNO dengan Bersatu yang agak sejuk, cool, very cool, dan begitu juga UMNO dengan PAS. Hubungan PAS dengan UMNO ini sejarah telah membuktikan mereka ialah traditional enemy hampir 61 tahun, 62 tahun. Malah kadang-kadang pertemuan ini begitu sengit hingga saya kira almost impossible untuk mereka duduk bersama. Jadi sudah tentu masing-masing parti ada hak ataupun ada interest masing-masing untuk pastikan, untuk securekan seat mereka. Jadi ini akan melihat bagaimana pertemuan ini akan berlaku, dan saya tidak yakin yang PAS akan easily bagi kursi-kursi yang pernah ditandangi berzaman kepada sama ada Bersatu ataupun UMNO. Begitu juga UMNO akan pertahankan kursi-kursi yang dia menang sebenarnya. Kebanyakan ahli-ahli parlimen yang berhijrah daripada UMNO ke Bersatu ialah kursi-kursi yang dimenangi dengan selesanya oleh orang UMNO. Jadi macam mana boleh dia give up kepada Bersatu? Baik, oleh tentu sudah pasti dia akan claim, dia akan juga pastikan dia bertanding di kawasan-kawasan yang telah pun dia menang dalam pilihan raya yang lalu. Baik, now sekarang isunya sekarang ni yang Bersatu ini, dia nak claim macam mana? Sekarang ni yang tinggal original Bersatu 6 orang saja. Yang Tan Sri Mahidin ada 6 orang ya. Kerajaan yang dibentuk sekarang ini ialah kerajaan yang dapat sokongan daripada mereka yang telah meninggalkan keadilan yang dibawa oleh Azmin, dan orang yang meninggalkan UMNO masuk Bersatu yang dibawa oleh Hamzah Zainuddin dan kawan-kawan dia. So di sini saya melihat UMNO mempunyai sedikit masalah untuk pastikan dia secure kursi-kursi sebelum dia masuk pilihan raya. No, soal saya setuju dengan Saudara Lokman tadi, yes, mereka akan bertanding dahulu, menang pilihan raya kalau cukup kursi, dan kita bincang. Yang itu betul, kita boleh kerja dengan JPS, mana-mana parti pun. Tetapi harus ingat mereka ini adalah agak independen. Maknanya mereka mungkin dalam coalition sekarang ini Perikatan Nasional, tetapi Perikatan Nasional juga bukanlah sesuatu yang jitu, kerana ianya bukanlah macam Barisan Nasional yang boleh membuat keputusan akhirnya semua orang ikut, kerana ianya coalition after the general election. Jadi agak loose dia punya kedudukan itu. Jadi saya setuju dengan Lokman bahawa mengatakan bahawa yes, mereka rasa mereka dapat pergi dahulu. Tapi harus ingat hurdle yang pertama tu ialah untuk memastikan mereka UMNO mendapat kursi yang cukup banyak, dan yang pastinya mesti menang banyak, dan ini dengan sekaligus
akan mempunyai masalah berhadapan dengan Bersatu dan juga dengan PAS. So saya rasa itu hurdle pertama. Adapun hurdle kedua tu saya tidak ada masalah. Saya rasa maknanya menang pilihan raya, dan kalau you tak cukup 12-13 kursi, sudah tentu kita boleh bercakap dengan atau berbincang mana-mana parti yang lain untuk form satu coalition. Itu saya rasa agak straightforward. Jadi bagi saya ini masalah UMNO yang pertama. Berbanding dengan kita, keadilan kebanyakan kita bertanding di kawasan campuran. Kawasan yang 60% ataupun 55 ke 60% kawasan Melayu, majoriti Melayu, yang lain tu campuran. Jadi kita agak terlepas daripada masalah yang dihadapi oleh UMNO dengan dua rakan dia lagi, iaitu PAS dengan Bersatu. Jadi untuk itu saya kira UMNO kena bekerja keras untuk yakinkan rakan-rakannya, iaitu Bersatu dan juga PAS, untuk pastikan UMNO mendapat the largest chunk pie ini sebelum pilihan raya, ataupun mufarakah dari awal, maknanya seperti yang telah pun dibuat oleh UMNO, umumkan yang kami bekerjasama hingga pilihan raya ini sahaja, tetapi bila kita masuk dalam pilihan raya ke-15, kami bersendirian, bye-bye itu PAS, bye-bye itu Bersatu, dan kita fight semua, dan the fittest will win, dan winner take all for that matter. Jadi maknanya ini ialah ancaman ataupun hurdle yang UMNO hadapi untuk menuju ke arah apa yang Datuk Lokman katakan tadi. Itu Datuk, kerjasama antara UMNO dan PH, bersediakah Pakatan Harapan terutamanya PKR untuk menaikkan Perdana Menteri daripada UMNO, Datuk Johari? No, kita begini, masalah bukan masalah bagi kita country come first. Bagi kita country come first, sebab itu kita, Datuk Lokman juga pernah berada dalam PKR satu masa dahulu, menjadi di antara pemimpin pemuda yang cukup mantap dan garang waktu itu, dan beliau yakin bahawa perjuangan kita ialah satu reform parti. Kita sebuah parti reformasi yang melihat ada benda-benda yang kita kena reform immediately sekarang, ada yang berterusan. Sebab itu kita sentiasa dinamik, sebab kita tidak boleh statik hanya memegang kepada satu naratif, tetapi negara kita sebagai semua orang tahu sebagai developing country, dan kita mempunyai cabaran-cabaran yang tersendiri. Jadi sebagai sebuah reform parti, as long as sesiapa juga yang mempunyai niat untuk menghayati dan juga percaya kepada reform agenda kita, reform education kita, reform judiciary system kita, reform the way we run the parliament, the way we run economy, semua sekali. Ini adalah reform-reform yang mesti kita lalui, kerana kita tidak boleh duduk dalam satu suasana yang kita anggap selesa, sebab keselesaan itu mungkin boleh berlaku semalam, tetapi untuk besok dan hari-hari ke depannya agak payah dan susah. Sebab itu kita adakan soal reform. Reform ini menjadi paksi kepada perjuangan kita. Jadi kalau sekiranya bagi saya, mana-mana juga orang yang, sebab itu kita terima Tun, walaupun Tun mempunyai 13 dalam pilihan raya yang lalu, 13 ahli parlimen, dan keadilan ada 40 lebih, kemudian parti-parti lain pun kuat. Tetapi kita berjanji bahawa kalau Tun sanggup menerima hakikat bahawa beliau mesti melakukan reform yang telah pun kita persetujui dalam manifesto kita, tak ada masalah. Tapi malangnya Tun bukan sahaja tidak menunaikan janji-janji beliau, malah beliau juga mempersoalkan berapa benda yang kita rasakan harus dilaksanakan sebagai satu agenda reform. Sebab itu saya katakan di sini bahawa bagi kita tidak ada masalah. Yang penting ialah country come first, because lain-lain tu kita dapat bergerak sealiran untuk pastikan, sebab
saya katakan sekali lagi, kita dinamik. Kita bukan statik, kita dinamik, dan sebab untuk negara maju ke depan harus ada perkiraan-perkiraan yang harus kita timbang, asalkan ianya tidak lari pada landasan-landasan yang telah pun kita persetujui bersama, iaitu dengan memegang kepada perlembagaan yang selama ini kita rasa sebagai guidance principle kita. Itu Baik. saya rasa. Terima kasih atas perkongsian dan pendapat daripada Datuk Jo. Berbalik kepada Datuk Lokman. Ya. Okey, Datuk nak tambah? Saya nak tambah sikit. Pertama Teruskan, sekali, Datuk. mungkin Abang Jo ni tak mengikuti perkembangan UMNO. MT UMNO pertamanya telah mengeluarkan kenyataan bahawa pilihan raya umum yang akan datang, kita tidak akan menjalinkan kerjasama dengan Bersatu. Dan semalam pengarah pilihan raya UMNO, Datuk Seri Tajudin, sudah mengumumkan kalaupun kita bekerjasama, selain daripada rakan-rakan komponen BN yang sedia ada, kita hanya akan bekerjasama dengan PAS. Itu bermakna kalau daripada 122 kursi yang UMNO bertanding pada pilihan raya yang akan datang, 26 kursi kita akan bagi kepada PAS dan 96 kursi tetap akan UMNO bertanding. Ini sebenarnya jelas membuktikan dah ada kesimpulan yang jelas. Kesimpulan yang jelas. Pertama, kita tidak akan berkongsi kerusi, maka tidak wujud pergaduhan dengan PPBM. Memang kita akan lawan setiap calon PPBM. Ini pertama. Yang kedua, kita bagi pilihan pada PAS untuk menentukan sama ada dia mahu bersama dengan kita atau bersama dengan PPBM. Tak ada masalah. Kalau dia nak bersama dengan PPBM pun tak apa. Sebab saya yakin 18 kursi yang PAS menang pada pilihan raya yang lepas ialah disebabkan ada di antara mereka yang termakan dengan fitnah-fitnah Pakatan Harapan ini, mereka tidak mengundi BN, mereka juga tak tergamak untuk mengundi parti-parti yang bekerjasama dengan Mahathir dan juga DAP, dan mereka akhirnya mengambil jalan tengah untuk mengundi PAS. Itu sebab PAS memperolehi 18 kursi. Kalau misalnya PAS mengambil keputusan untuk bersama dengan PPBM, percaya cakap saya, 18 kursi yang PAS telah menang pada pilihan raya umum yang lepas, kemungkinan besar sebahagian daripadanya akan hilang, akan jatuh kembali ke tangan UMNO dan Barisan Nasional. Okey. Ini perkara yang saya rasa mungkin Abang Jo tak berapa perasan, dan saya nak beritahu hari ini, nak beritahu bahawa kalau misalnya kita berada dalam satu coalition, berada dalam satu pakatan, dan pakatan ini mempunyai idealisme, mempunyai pandangan, mempunyai cita-cita yang sama, maka mudah untuk kita bekerja sama, mudah untuk kita mengekalkan silaturahim tu dalam tempoh yang panjang. Tetapi kalau misalnya, contohnya, kalau kita mengambil keadaan semasa, PPBM kalau kita lihat lebih menjurus kepada parti yang katanya nak memperjuangkan Melayu. PKR pula dilihat lebih liberal, multiracial parti, dan DAP pula parti yang nak memperjuangkan Malaysia. Dia nak hak sama rata semua kaum. Jadi itu sebabnya akhirnya apa yang DAP buat menyebabkan PPBM panas punggung dan akhirnya mereka berpisah. Akhirnya ada di kalangan pemimpin PPBM sendiri mencari jalan untuk meninggalkan DAP. Jadi itu sebabnya apa yang berlaku dalam keluarga Pakatan Harapan ini sewajarnya menjadi iktibar kepada UMNO. Itu sebab saya tengok hari ini kalau diberi pilihan pada Datuk Zahid, saya yakin Datuk Zahid lebih rela untuk diadakan pilihan raya hari ini daripada menjalinkan kerjasama dengan orang yang terang-terang. Dari segi ideologinya berbeza. Mungkin dengan kawan-kawan PKR ni, kita mungkin boleh bekerjasama. Tetapi untuk bekerjasama dengan DAP tu amat sukar. Ini antara yang menyumbangkan perasaan
ataupun stigma begini pun salah seorangnya ialah Mahathir sendiri. Kerana ketika dia menjadi presiden, dia brainwash pemikiran orang-orang UMNO bahawa DAP ni resis, DAP ni anti Melayu, DAP ni anti Islam, dan ianya berterusan sehingga ke hari ini. Jadi itu sebabnya saya nampak kalaupun kita terpaksa bekerjasama, maka kerjasama ini mungkin akan berlaku selepas pilihan raya umum yang ke-15. Itu sebabnya kita minta supaya rakyat ini memikirkan dengan semasak-masaknya. Sekiranya mereka mahu memilih kerajaan di masa akan datang, mereka kena belajar pengalaman peristiwa hitam 9 Mei 2018. Akibat semangat ingin mencuba, akibat perasaan ingin mendapatkan lebih daripada apa yang diberikan oleh pemerintahan Datuk Seri Najib, mereka telah memberikan peluang kepada sebuah kerajaan, iaitu Pakatan Harapan. Malangnya, bila mereka bersama dengan Pakatan Harapan, apa yang dijanjikan sebelum mereka berkuasa, ianya tidak ditunaikan. Itu sebab tadi saya tengok Abang Jo ada cerita pasal reform. Saya nak beritahu dengan Abang Jo satu je lah. A great reformer or a true reformer, they reform when they are still in power. Not when they lost their power, then only they talk about reform. Kita tengok apa yang Pakatan Harapan buat ketika mereka berada di dalam kerajaan. Datuk Lokman, kita reform sistem perundangan. Kita tengok bagaimana sistem perundangan Malaysia daripada rule of law bertukar menjadi law of the jungle. Kita lihat bagaimana mereka yang sudah didakwa seperti Lim Guan Eng, sudah ada 60 saksi yang disenaraikan oleh pihak pendakwaan. Akhirnya walaupun 25 saksi sudah dipanggil, walaupun mereka dah tukar ketua hakim negara, mereka letak orang yang rapat dengan DAP, iaitu Tan Sri Richard Malanjut. Mereka dah tukar peguam negara, mereka letak peguam DAP sendiri, peguam Ching Peng, peguam kepada Lim Guan Eng sendiri menjadi peguam negara. Namun mereka tak berani untuk meneruskan kes Lim Guan Eng, dan mereka gugurkan kes Lim Guan Eng. Kita lihat kes yang melibatkan Azmin Ali. Kita tengok kes ini langsung tidak dilakukan pendakwaan, dan akhirnya ianya telah digunakan oleh Mahathir untuk membunuh Anwar sendiri. Datuk, kita menerima beberapa soalan. UMNO, ianya berterusan. Ini antara perkara yang saya rasa kalau nak bicara soal reform ni, kita kena pastikan kita cermin diri kita sendiri. Sama ada Datuk, ini ada beberapa soalan daripada penonton. Dapat tak laksanakan reform ini? Datuk, ni soalan penonton untuk Datuk Lokman. Okey. Ahmad Faizal mengatakan kalau UMNO kuat, mengapa kalau tak dapat majoriti bersedia gada prinsip untuk minta bekerjasama dengan musuh yang berbeza prinsip? Itu sebabnya saya antara orang yang menentang kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Kan? Kerana saya tahu bahawa kerjasama itu akan membawa kepada kerosakan. Belum kerjasama dengan Mahathir, baru kerjasama dengan Muhyiddin, kita dah lihat bagaimana kerosakan berlaku kepada UMNO. Kalau kita lihat pada pilihan raya yang lepas, yang terakhir, pilihan raya kecil di Tanjung Piai dan juga di Kimanis. Rakyat bukan hanya orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan Dusun, semua dah kembali memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Begitu juga dengan UMNO. Tapi malangnya, apabila kita silap langkah, kita bekerjasama dengan bukan Mahathir, tetapi hanya boneka Mahathir, kita lihat kerosakan yang berlaku. Hari ini kehidupan rakyat jauh lebih parah. Nak keluar cari makan pun kena minta izin dengan kerajaan. Dan kerajaan pula berperanan seperti Tuhan. Boleh menentukan sektor mana boleh meniaga, sektor mana boleh cari makan, siapa yang perlu duduk rumah tak perlu cari makan. Ini hanya berlaku di zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional. 8 Perdana Menteri, buruk-buruk Tun Mahathir pun tak pernah dia menjadi Tuhan nak menentukan siapa boleh cari makan, siapa tak boleh cari makan. Itu sebab saya yakin selepas apa yang rakyat lalui ni, saya yakin hari ini ramai di luar sana tidak sabar
untuk memangkah parti yang mereka yakin boleh mengembalikan kestabilan dalam politik negara ini. Parti yang boleh memulihkan ekonomi negara ini. Parti yang boleh memastikan ringgit kita kembali menjadi mata wang yang bernilai berbanding dengan sekarang. Saya yakin mereka menunggu masa yang sesuai untuk mencari Perdana Menteri yang boleh memastikan bursa saham Kuala Lumpur kembali tinggi. Boleh memastikan bahawa hubungan diplomatik kita dengan negara-negara jiran, terutamanya ketika zaman Tun Dr. Mahathir yang disahkan sendiri oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Bila mana dia hantar Muhyiddin Yassin untuk pergi ke Arab Saudi untuk memulihkan hubungan. Maknanya boneka kepada Mahathir ini sendiri mengakui bahawa memang telah rosak hubungan dengan Arab Saudi. Ini belum kita cerita hubungan dengan China, dengan India, dengan European Union, hubungan dengan Amerika yang telah rosak di bawah pemerintahan Pakatan Harapan 22 bulan. Okey. Terima kasih Datuk Lokman atas penjelasan yang saya fikir sangat jelas. Dan kita berbalik kepada Datuk Johari. Tadi Datuk Lokman ada menyebut Pakatan Harapan telah memfitnah UMNO sehinggakan kerajaan UMNO dan BN jatuh. Mungkin Datuk Jo ingin mewakili Pakatan Harapan untuk menjawab isu itu. Dalam mana-mana pilihan raya di Malaysia ini, isu-isu akan dimainkan oleh semua orang. Ada isu yang jelas yang kita takrifkan sebagai isu perundangan. Ada yang dimainkan ialah isu-isu personal, isu-isu peribadi dan lain-lain. Tetapi yang jelasnya isu-isu perundangan itu isu-isu yang ada kaitan dengan mahkamah. Jadi sudah tentu siapa-siapa juga yang difitnah. Dan mereka yang difitnah sudah tentu boleh diheret ke mahkamah. Contohnya saya menuduh Syamsul menerima 1 juta daripada Datuk Lokman untuk adakan program malam ini. Jadi sudah tentu ini satu fitnah. Dan Syamsul boleh pergi ke balai polis, buat laporan, akhir sekali mengheret saya ke mahkamah. Itu ialah isu perundangan. Adapun isu-isu peribadi ini, isu-isu yang dianggap tidak akan terpalit dengan perundangan, ianya lebih kepada sifat peribadi. Orang ni kahwin dengan orang ni bercinta dengan orang ni tidak graduate tetapi mempunyai degree, beli dan sebagainya. Itu ialah isu peribadi. Now, seperti yang Saudara Lokman katakan, fitnah. Sudah tentu dalam pilihan raya, macam-macam benda keluar. Ada yang diucapkan oleh pemimpin parti, ada yang diucapkan oleh penyokong parti. Jadi dalam pilihan raya kita tak boleh kontrol. Tetapi apa pun jua, yang penting ialah siapa-siapa juga yang mengeluarkan kenyataan sama ada fakta ataupun fitnah, maka pemimpin itu harus bertanggungjawab. Kerana masa berkempen 14 hari, tetapi masa untuk mengambil tindakan mahkamah terhadap orang yang mengucapkan apa pun juga yang diucapkan itu panjang. Mungkin lepas pilihan raya, dia ada masa 5 tahun untuk mengheret seseorang itu ke mahkamah. Jadi saya kira kita kena bezakan di antara fitnah dan juga isu fakta perundangan yang dibawa. Yang kedua, Saudara Lokman tadi mengatakan bahawa lihatlah betapa bobroknya pemerintahan PH 22 bulan, macam-macam terjadi, rakyat sengsara dan sebagainya. Saya anggap ini ialah satu sweeping statement. Sebab kita tidak mungkin dapat membuat perbandingan di antara pemerintahan PH selama 22 bulan dengan pemerintahan kerajaan Barisan Nasional selama 61 tahun. Amat berbeza. Kita tidak boleh compare apple dengan orange. Apple rasanya lain, orange warnanya lain. Harus kita compare apple dengan apple, orange dengan orange. Kalau sekiranya kita mengatakan bahawa kerajaan PH ini tidak baik, seharusnya kita tunggu sampai habis penggal ini. Maknanya penggal ini habis, kemudian tinggalkan atau berikan
peluang kepada rakyat untuk membuat keputusan. Jangan diambil di tengah-tengah perjalanan, kerana ada benda-benda yang dalam masa 22 bulan, satu hal perancangan, satu hal, yang kedua nak laksanakan. Kita mungkin mempunyai semua idea-idea yang baik, tetapi masih dalam bentuk manifesto. Nak laksanakan itu mengambil masa, mungkin masa 2 tahun itu masa persediaan, dan seterusnya dalam masa 3 tahun, 4 tahun dan tahun kelima itu ialah waktu kita melakukan perubahan-perubahan seperti yang saya katakan reform tadi. Harus kita ingat, Saudara Syamsul, bila kita menukar kerajaan, yang kita tukar ialah policy makers. Di Malaysia, yang kita tukar hanyalah policy makers. Maknanya kabinet bertukar, menteri bertukar, tetapi pegawai-pegawai di Malaysia tidak resign. KSU masih KSU yang sama. Saya bekas pegawai PTD. Kalau saya pegawai PTD itulah, dia tak akan turun pangkat. Kalau dia jusa A, dia tak akan turun pangkat jusa C. Dia akan maintain jusa A. Cumanya mungkin dia akan bertukar ke jabatan atau kementerian. Maknanya di sini, teknokrat state yang datang hanya ialah satu kumpulan manusia yang kita namakan kabinet baru ataupun policy makers yang akan tukar polisi. But when come to implementation, once policy is made, contohnya benda-benda yang telah pun kita persetujui bersama menjadi satu akta dalam parlimen. You naiklah kerajaan mana pun, akta tu masih akta yang sama, kecuali you tukar undang-undangnya dalam parlimen. Tetapi ada undang-undang yang kita boleh tukar dengan simple majority, ada undang-undang yang kita mesti tukar dengan two-third majority. Not easy. Not easy. Begitu juga dengan polisi-polisi yang telah pun dipersetujui. Contohnya seperti polisi dasar pendidikan kebangsaan contohnya. Itu satu polisi. Dasar ekonomi baru contoh dahulunya. Satu polisi. Itu polisi-polisi yang telah pun dipersetujui sama dan bukan mudah untuk menukarkannya kerana ianya terbentuk oleh satu kajian yang dibuat bukan oleh orang-orang politik tetapi pakar dan juga pegawai pentadbir, khususnya pentadbir-pentadbir di kementerian. Jadi maksudnya di sini, bila kita tukar kerajaan, kita bukan boleh tukar sewenang-wenangnya. Daripada daripada 28 kementerian atau 30 kementerian kita nak rombak semua. Apa yang boleh kita lakukan ialah dengan memperkenalkan polisi-polisi baru. Dan polisi-polisi baru ini mestilah dalam bentuk yang mantap, yang telah pun dipersetujui, yang telah dihazamkan oleh tiap-tiap parti, dan sekarang apabila dia naik menjadi kerajaan dan dia nak laksanakan polisi ini. Jadi 22 bulan yang PH meminta itu, dia mempunyai masalah bukan sahaja memahami reform yang ingin kita bawa, tetapi juga untuk memberikan peluang kepada pentadbir-pentadbir, kepada kerajaan faham, dan ianya akan ambil masa. Dan alhamdulillah ada benda-benda yang berjalan dengan baik. Saya kira seperti yang Saudara Kubang kata tadi, kita janji GST ya terbuang, kita ganti dengan SST, dan ada benda-benda yang lain juga kita janji. Tetapi harus ingat bukan mudah untuk kita laksanakan serentak kerana masa satu penggal itu ialah 5 tahun. Dan bila kita minta mandat 5 tahun, maknanya kita telah pun melihat bagaimanakah kita melaksanakan janji-janji kita dalam. Tetapi kalau kita berintah 22 bulan, mungkin kita berjanji 80 ke 100 perkara, dan dalam masa 22 bulan itu ada benda yang kita tak dapat lakukan. Jadi kita tak boleh dipunishkan oleh, oi, kenapa kamu tidak lakukan ini dan ini, sedangkan kita cuma baru berintah 22 bulan. Kalau sekiranya kita telah tamat sampai 5 tahun satu penggal, dan kita tidak laksanakan majoriti apa kita janjikan, yes, saya kira waktu itu rakyat harus punish kita. Bukan wakil-wakil rakyat. Isu sekarang apa yang berlaku ialah wakil-wakil rakyat punish PH. Bukan rakyat. Wakil-wakil rakyat yang kebanyakan dalam Perikatan Nasional hari ini sekarang dahulunya berada dalam Pakatan Harapan. Adakah mereka yang berada dalam Pakatan Harapan dahulunya tiba-tiba dia masuk dalam PN sekarang ini, dia menjadi orang yang lain, orang yang sama juga, orang yang sama.
Jadi apakah saudara mengatakan orang yang ini akan melakukan sesuatu yang luar biasa apabila dia tidak melakukan benda itu dalam PH dulu? Saya doubt. I doubt very much. Behavior dia, the way thinking process dia, the way dia melihat sesuatu isu itu, saya rasa tidak akan berubah. Jadi apa yang berlaku dalam sejarah negara kita, kerajaan 22 bulan dijatuhkan oleh ahli parlimen dalam dewan, bukan oleh rakyat. Manakala Barisan Nasional dalam pilihan raya dulu dijatuhkan oleh rakyat. That's a different. Itu beza di antara duanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Datuk Johari. Berbalik kepada Datuk Lokman. Tadi Datuk Johari ada kata biar rakyat buat keputusan, dan mungkin Datuk nak ulas kembali apa yang dilemparkan kenyataan daripada Datuk Johari tadi. Datuk Lokman, teruskan. Kali saya nak ulas tadi, Datuk Johor kata kita perlukan masa, kita perlu masa 5 tahun. Saya nak beritahu dengan Datuk Johor, nasib baiklah dapat 22 bulan tu. Jadi jangan kata bahawa 22 bulan tu tak cukup untuk buat sebarang polisi baru ataupun reform. Kalau kita ambil basic, sebagai sebuah kerajaan yang paling penting sekali mestilah amanah dan perlu menunaikan janji. Kalau tak boleh tunaikan 60 janji yang dia janji mahu dilaksanakan dalam tempoh pemerintahan satu penggal, tetapi kena sedar bahawa ada janji yang dikatakan janji 100 hari. 100 hari ni ada 10 janji yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan. Tapi hanya satu je yang mereka tunaikan. Dan janji satu yang mereka tunaikan ini, Datuk Johor telah quote sebagai salah satu perkara yang terbaik yang dilakukan oleh Pakatan Harapan. Yang ini saya sedikit, Banjo jangan marah, saya agak nak tergelak. Sebab apa? Sebab janji inilah yang paling bodoh dalam sejarah dunia tau. Sebab ada 170 negara dah melaksanakan GST, only Malaysian are that stupid to go back to SST. Kenapa saya katakan begitu? SST ni sebuah sistem percukaian yang cukup efisien. Dia sah policy. Orang yang dulu berada dalam pasaran gelap, mereka lebih kurang 30% kembali duduk dalam pasaran yang terang, bayar cukai dan sebagainya. Sebab bila mereka bayar cukai, mereka boleh claim balik. Dan saya nak beritahu orang yang sebelum ini lari daripada membayar cukai, orang yang sebelum ini under declare, semua dapat dikesan apabila kita melaksanakan sistem percukaian GST. Tetapi apa jadi bila Pakatan Harapan kembali kepada SST? Pertama yang paling parahnya ialah kalau kita tengok pendapatan hasil daripada SST kali terakhir 2014 sebelum 2015 Mac kita laksanakan GST 2014, berapa kutipan daripada SST? Hanya 18 bilion. Sedangkan pada tahun 2017 kutipan GST ialah sebanyak 44.3 bilion. Maknanya difference ni lebih kurang 26.3 bilion. Dan setiap tahun lebih kurang daripada 2016 ke 2017 lebih kurang 3.8 bilion ekstra. Lagi besar saiz ekonomi negara, lagi besar kutipan cukai GST. Dan ini menyebabkan kurang-kurang 30 bilion satu tahun kerajaan hilang. Belum kira lagi disebabkan dah lafazkan janji tapi tak tahu macam mana nak patah balik pergi SST. Lim Guan Eng pula yang cerdik ni pergi bagi pula free tax daripada bulan Jun sampai September. 3 bulan. Dia tak sedar bahawa 3 bulan tu dekat 12 bilion hilang. Yang itu menyebabkan mereka menuduh Barisan Nasional telah mencuri duit lebihan GST. Sedangkan pada ketika itu mereka tak collect. Bila tak boleh collect, maka pada ketika itu Kementerian Kewangan tak boleh reimburse GST claim. Ini kerana ketidakbijakan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi saya nak beritahu, akibat daripada gagal mengutip 30 bilion ekstra dengan kembali kepada SST. Bukan hanya keterisan berlaku, bukan hanya orang lari cukai, bukan hanya orang memindahkan harga, memindah dipanggil sebagai dia menggunakan marketing arm untuk pindahkan harga.
Kalau contohnya kilang kasut, dia jual harga kasut RM100. Dia keluar daripada kilang patut bayar 10% cukai jualan. Tapi dia pindahkan dulu, dia jual ke adik dia dengan harga RM20. Maka dia hanya bayar RM2 kepada kerajaan. Lepas tu bila adik dia jual kepada pemborong sebenar, dia orang untung kat situ. Jadi banyak kerugian yang akhirnya menyebabkan pada tahun 2019 Lim Guan Eng terpaksa memohon belanjawan lebih kurang 34 bilion lebih banyak daripada apa yang dimohon oleh Datuk Seri Najib pada tahun 2018 punya belanjawan. Dan akibat daripada kehilangan ini juga menyebabkan pertamanya kita tengok pekerja-pekerja kontrak terpaksa diberhentikan. Kita tengok apa saja yang diberikan oleh Datuk Seri Najib kebanyakannya terpaksa dihentikan. Kita tengok bagaimana klinik rakyat satu Malaysia satu persatu ditutup. Kita tengok bagaimana bantuan untuk nelayan, bantuan untuk pesawah padi sementara menunggu hasil tuaian. Dulu BN bagi 200, 3 bulan berturut-turut sementara menunggu hasil tuaian. Kita tengok bantuan musim tengkujuh untuk mereka yang menoreh getah. Bulan November, Disember, Januari tak boleh menoreh musim hujan. Bantuan ini ditarik balik. Kita tengok dari segi BRIM. Kalau dulu zaman Datuk Seri Najib 2017, kita tengok 6.8 bilion diperuntukkan untuk 7.1 juta keluarga. Tapi bila zaman Pakatan Harapan, mereka terpaksa kecilkan saiz ni. Tinggal 4.1 bilion. Dan jumlah Datuk, kita kecilkan lagi. Ya. Datuk kita di saat-saat akhir ni mungkin Datuk kita dalam keadaan yang telah akhir-akhir ni, jadi Datuk Johari mungkin boleh simpulkan perbincangan kita sebelum saya berbalik kepada Datuk Lokman. Okey, saya cuba nak sebut beberapa perkara. Yang pertama saya nak ribatlah Saudara Lokman tadi mengatakan bagaimana zaman diperkenalkan GST mereka gembira dan rasa hebat mengutip cukai yang banyak. Tapi harus ingat Lokman, yang kita kutip itu dah poket rakyat. Yang kita ambil itu directly dari poket rakyat. Soal SST yang tiris tak tiris dan sebagainya itu soal efisiensi. Saya kiranya kerajaan dapat mengetatkan sistem dan dapat memastikan sistem kutipan itu lebih efisien dan tidak berlaku kecurangan, tidak berlaku ketirisan, tidak berlaku mismanagement. Itu soal pentadbiran. Tetapi hakikatnya ialah kita tidak mengutip dari poket rakyat. Jadi kalau sekiranya kita hentikan kutipan direct tax daripada poket rakyat, adakah itu satu tindakan yang bodoh? Adakah walaupun 100 lebih kerajaan dunia melaksanakan itu oleh kerana mereka merasakan lebih efisien, ambil daripada duit rakyat ni senang, tak ada masalah. Tetapi kita rasakan waktu itu mengenakan cukai kepada rakyat secara direct, kutipan GST ini membebankan rakyat, dan kita buat survey dan rakyat rasa amat tertekan. Dan negara kita bukanlah negara yang pertama membuat GST dan melihat apabila GST dikenalkan kerajaan collapse. Ada beberapa negara yang lain. Ini menunjukkan bahawa rakyat tak suka. Jadi soal SST itu bagi saya soal pentadbiran. Saya tak ada masalah. Tukar, kita buat efisien dan improvekan pentadbiran, perkenalkan undang-undang baru untuk pastikan kutipan itu lebih telus dan jelas. Tak ada masalah. Tetapi untuk mengenakan cukai kepada rakyat langkah-langkah rakyat sengsara, bagi saya ada masalah. Yang keduanya, untuk mengatakan kita potong itu dan potong ini kerana kita gagal untuk mengutip cukai SST, saya tak betul. Sebab kita tidak pernah potong pun bantuan-bantuan kepada petani, kepada nelayan-nelayan. Malah kepada, cuma kita tukar nama saja berapa bantuan ni kepada nama baru. Jadi bagi BRIM contohnya, kita tukar nama itu saja, tapi bantuan masih dapat, pelajar-pelajar masih dapat, beasiswa masih dapat. Saya rasa cumanya kita tidak dapat satu jumlah yang besar hasil kutipan dari poket rakyat. Itu beza. Akhir sekali Samsul saya nak sebut, oleh kerana saya ada 2-3 minit ini, ialah saya sekali lagi saya katakan bahawa Perikatan Nasional, kerajaan yang ada sekarang,
tak perlulah membanggakan diri, kerana saya katakan separuh daripada ahli kabinet itu datangnya dahulu daripada PH. Kalau sekiranya rakyat melihat mereka ini tidak perform waktu dia PH, maka apa jaminan yang orang yang ada sekarang ni akan perform? Kerana mereka juga datang daripada PH, daripada PH dahulu. Jadi bagi saya ini suatu yang rakyat kena fikir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bagaimana Perdana Menteri sekarang yang mempunyai 6 sahaja parti, 6 ahli parlimen boleh menjadi Perdana Menteri, maknanya kedudukan dia sekarang ni amat bergantung kepada sokongan daripada mereka bekas-bekas ahli keadilan dan juga bekas-bekas ahli UMNO. Dan walaupun UMNO tidak setuju dan tidak bukan saja tidak setuju, marah sungguh-sungguh dengan Mahyudin oleh tindakan-tindakan Mahyudin, tetapi UMNO sendiri menyokong Mahyudin untuk jadi Perdana Menteri. Maknanya Mahyudin menjadi Perdana Menteri atas sokongan ramai, dan di kalangan ramai itu dia yang paling sikit. PAS ada 18, kemudian UMNO sendiri ada 38, kemudian keadilan, yang bekas keadilan, bekas UMNO. Kalau kita lihat kombinasi ini semua, kita lihat Mahyudin yang paling sikit, iaitu ada 6 kursi, dan dia menjadi Perdana Menteri. Maknanya kalau sekiranya kita serius, kalau kita betul-betul ingin melihat sebuah negara yang maju ke depan, seperti yang Luqman katakan tadi, kita perlukan stability, kita perlukan foreign investment, kita perlukan yakin kepada pelabur-pelabur yang kita sebuah negara yang stabil untuk terus maju ke depan. Maka rakyat kena buat keputusan bahawa setelah seperti yang kita paparkan, kita pernah ada kerajaan Barisan Nasional, kita pernah ada kerajaan Pakatan Harapan, sekarang kita sedang berhadapan dengan kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kita sudah ada tiga bentuk kerajaan. Jadi kerajaan yang terbaik ialah yang mesti dipilih oleh rakyat. Kalau tidak, kita akan mempunyai suasana yang tidak stabil selepas general election ke-15 ini, dan inilah yang akan berterusan untuk 5 tahun akan datang selepas pilihan raya yang ke-15. Jadi saya rasa rakyat sekarang sudah faham, rakyat melihat apa yang berlaku, keadaan sekarang, dan kestabilan ini kalau tidak dihentikan, ianya akan berterusan dan akhir sekali akan menghancurkan negara kita. Terima kasih Syamsul. Terima kasih Datuk Johari. Datuk Luqman, dalam 3 minit mungkin boleh simpulkan perbincangan kita. Pertama sekali saya nak jawab sikit Abang Jo cakap tu. Saya nak beritahu bahawa walaupun ditukar daripada GST pergi ke SST balik, SST pun tetap dikenakan ke atas rakyat. Rakyat tetap membayar. Cuma bezanya di bawah GST ni kita guna pendekatan cara Islam. Cara Islam macam mana? Cara Islam orang senang tolong orang yang susah. Jadi GST Malaysia ni dia ada 3 kadar. Satu kadar standard, pembekalan dikecualikan, dan pembekalan zero rated. Jadi untuk laksana GST, kita kaji dulu pendapatan mereka yang mempunyai pendapatan di RM2,000 ke bawah. Dan kita dapati 50 hingga 60% pendapatan mereka ni digunakan untuk membeli barang keperluan asas. Dan bakinya digunakan untuk pendidikan anak, untuk bayar sewa beli kereta, rumah dan sebagainya. Itu sebabnya kita ada 3 jenis. Walaupun peringkat awal kita nak laksanakan GST ni, kita nak letakkan 4%. Tetapi 4% ni semua barang kena 4%. Jadi itu sebab Datuk Seri Najib dia bagi arahan, pastikan rakyat yang kelas bawahan W40 ni tidak terkesan sangat. Itu sebab kita ada 3 jenis GST. Satu kadar 6% pembekalan standard. Barang macam perabot, kursi, meja, TV, ini 6%. 6%. Kita yang beli TV, yang beli perabot ni mereka beli sekali-sekala. Tetapi yang beli pakaian, orang miskin tak beli pakaian setiap hari. Orang susah tak beli kasut setiap hari. Jadi di bawah GST ni, orang yang kaya, yang senang, mereka di-charge 6%. Itu sebab kita tak pukul rata semua 4%, kita naikkan kadar tu kepada 6%
supaya kita boleh pastikan barang-barang keperluan asas, beras, teh, gula, apa semua sekali yang digunakan oleh golongan bawahan ni banyak dikira sebagai zero rated, dan untuk pendidikan anak-anak, kesihatan, perbankan, semua sekali dimasukkan dalam kategori dikecualikan. Jadi saya nak beritahu GST dia lebih meringankan beban rakyat. Cuma disebabkan pada ketika itu Pakatan Harapan nak memenangi pilihan raya, dilakukan pelbagai bentuk fitnah sehingga kan yang sepatutnya takut dengan GST ni peniaga-peniaga yang lari daripada cukai. Tetapi rakyat biasa pun jadi takut. Dan tidak dinafikan juga ada setengah-setengah di kalangan peniaga-peniaga ni mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang. Sebab mereka ni pada ketika itu ramai yang menyokong Pakatan Harapan juga. Ini satu benda yang saya nak jawab. Kedua, saya bersetuju dengan dua perkara yang Abang Jo cakap. Pertama, kalau masa dalam Pakatan Harapan pun menteri-menteri Perikatan Nasional ni tak perform, jangan haraplah bila dia dah duduk sebagai Perdana Menteri dan sebagai menteri-menteri di dalam Kerajaan Perikatan Nasional dia akan perform. Yang ni memang tepat sama sekali. Tak pernah dalam sejarah kita ada terlalu banyak bloody fool menjadi Perdana Menteri. Semuanya melakukan perkara-perkara yang setengah masak. SOP berubah daripada masa ke semasa, menyebabkan rakyat hidup cukup sengsara. Jadi Datuk, mungkin Datuk terus simpulkan perbincangan kita dalam 1 minit. Datuk Lokman, simpulkan. Hari ini saya menyeru semua kepimpinan UMNO begitu dengan ahli-ahli UMNO. Fokus pastikan kita boleh menang bersama dengan rakan-rakan komponen Barisan Nasional untuk pilihan raya umum ke-15. Lupakan PPBM, lupakan Pakatan Harapan. Kita tidak akan bersama, insya-Allah. Kalau selepas pilihan raya ini masih lagi ada rakyat yang percaya dengan fitnah, masih lagi ada rakyat yang boleh diperdayakan baik oleh Tun Mahathir ke, oleh Azmin Ali ke, oleh Muhyiddin Yassin ke, masih lagi ada yang menolak dan menyebabkan kita tidak boleh membentuk kerajaan. Ketika itu baru kita fikir sama ada kita mahu kekal sebagai pembangkang atau kita mahu bekerjasama dengan parti lain untuk membentuk sebuah kerajaan campuran. Dan siapa yang nak kita kerjasama itu juga perlu dipikir dengan semasak-masaknya. Kita tak nak peristiwa lebih kurang 3 tahun negara ini berhadapan dengan keadaan politik yang tidak stabil berulang kali. Itu sebabnya walaupun ada setengah-setengah mengatakan bahawa Anwar Ibrahim mempunyai sokongan untuk membentuk kerajaan. Tetapi kalau sokongan tu setakat 114 undi, ada lebihan 3 undi saja, cuba kita bayangkan, takkanlah yang di Pertuan Agong nak membenarkan Anwar mengangkat sumpah, besok lusa katalah UMNO dengan DAP bergaduh. Betul tak? Kita terpaksa tukar kerajaan lagi sekali. Itu sebabnya solusi terbaik ialah selepas saja selesai COVID ini, kita bubar parlimen dan serahkan mandat untuk memilih kerajaan akan datang di tangan rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Datuk Johari Abdul, Datuk Lokman Nur Adam. Terima kasih kerana sudi meluangkan hampir sejam lebih, saya fikir, dan kepada pembaca kita juga terima kasih kerana sepanjang masa ini anda tetap setia bersama kami. Kesimpulannya, saya fikir nampaknya dalam isu ini rakyat akan terus berada dalam keadaan teka-teki. Namun, apapun langkah politik yang diambil oleh mana-mana parti politik, jangan kesampingkan rakyat. Yang utama, mestilah kepada rakyat. Dan saya kira kita sampai di sini sahaja. Terus setia bersama kami untuk program-program seterusnya. Dan jangan lupa untuk ke laman portal kami di Sumber Kini. Dan yang utama sekali, jangan lupa subscribe YouTube kami. Kepada para penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.